Lieutenant General daripada Komintang, semua berpindah kepada MCA, jadilah parti MCA ya. Itulah sejarahnya. Dan ini sebenarnya sejarah tidak rahsia lah ya. Tapi banyak orang tak tahu, jadi saya utarakanlah sikit lebih kurang. Jadi Tan Cheng Lock ni ya, Tan Cheng Lock ni dia menubuhkan parti anti Jepun ya, MPAJA ni. Tapi apa yang berlaku, I think semua orang tahu apa yang berlaku. Selepas Jepun menyerah kalah, 13 hari sebelum British datang, komunis masa tu bermaharaja lela lah. Jadi I think semua orang tahu, I think selama 13 hari. Semasa Jepun datang, British semua lari ya, tidak ada kat sini. Tapi bila Jepun dah nyerah kalah, dia datang cepat-cepat balik untuk menjajah balik kita. Itu dalam buku kedua saya, Kehebatan Moyang Melayu, saya ada tulis sedikit mengenai kemerdekaan. Ya. Jadi kita boleh lihat British ni actually sebenarnya hanya opportunist ya. Ini apa yang terjadi yang Tengku Dahman tidak tahu ya. Ini kalau kita lihat di sini, nombor approval untuk nak, pasal dulu ini adalah classified artifact. Classified maknanya tidak boleh dituntun oleh ramai, bermakna rahsia ya. Selepas banyak tahun merdeka, 50 tahun merdeka, banyak artifak-artifak yang classified declassified. Maknanya tidak lagi menjadi rahsia, ia become menjadi public domain, di mana kita boleh ambil gambar, kita boleh beli dan kita boleh cetak atau buat cerita daripadanya ya. Ini adalah antara satu yang kami dapat, di mana kalau kita lihat ya di situ jumlah migran yang datang ya. Di sini saya nak semua orang lihat tahun dia, tahun 1953, betul tak? 52, 53 ya. British membelanjakan lebih kurang 100 juta masa itu, kalau kita bandingkan dengan duit hari ini 1 bilion ya, untuk membuat infrastruktur kepada bangsa asing. Sekolah, hospital, jalan raya, lampu, everything. Walhal di kampung, kita tak ada elektrik, kita tak ada sekolah, kita tak ada everything. Padahal duit yang kat sini semua duit kita ya. Duit hasil masuk Semenanjung Tanah Melayu. Jadi semua orang dapat tanah. 1 juta daripada mereka semua dapat tanah. Semua dapat tanah. Ini 1953 sebelum mereka. Jadi saya kedepankan sikit. Ini adalah kata silap saya. Tan Siew Sin adalah anak kepada Tan Cheng Lock. Tan Siew Sin ni mengetuai setelah bapa dia dah tak ada, dia mengepalai segala berhubung dengan Cina-Cina ataupun apa saja permintaan Cina. Kalau kita lihat di sini, di Melaka, pasal dia kampung dia di Melaka, 1430 ya. Yang meminta semua dapat tanah. Dan jumlah tanah itu di antara berpuluh ekar hingga ke 300 ekar, ada yang beribu ekar ya. Tapi yang ni pun semua bangsa asing yang minta ni. Kalau kita minta usaha nak dapat. Di sini kalau kita lihat, 1 juta yang minta tu 1 juta dapat. Pada mulanya leasehold daripada 10 tahun ke 99 tahun ya. Kalau 99 tahun maknanya dia habis expired tahun 2035 baru habis. Amat lagi tu. Itu kalau pajakan. Tapi ditulis kat sini, daripada pajakan itu ditukar kepada untuk selamanya. Ditukarkan pada untuk selamanya. Apa yang kita khawatiri, antara tanah-tanah ini, nah ini bukan saya tulis ya, ini direct saya ambil daripada dia punya artifak ya. Kita lihat ya, semua 1 juta ni dapat. All the 1 million applicant approve. Dan kalau tidak sempat untuk nak mengukur tanah ke apa ke, they consider as political apa ya, regarded as political lah, maknanya pemberian lah. Datuk ada hal. Jadi kalau kita lihat kat sini ya, kita banyak kerugian tanah ya. Pada zaman ini, orang Melayu tak ada tanah.
Orang dia dah ada tanah. You just imagine, hari tu masa kita orang buat seminar di Putrajaya, diresmikan oleh Sultan Nazrin, Sultan Perak. Dan simposium itu mengenai Tanah Rizab Melayu. Terpanjat tengok, terpanjat dengar. Dan saya ada juga membuat kajian ke atas Tanah Rizab Melayu. Kini kalau kita agak, apa orang kata, khawatir. 60% equity tanah bukan lagi di tangan kita. Walhal, di dalam perlembagaan, 50% daripada tanah di Semenanjung tidak boleh diusik. Kerana itu adalah tanah rizab Melayu. Tak boleh usik langsung. Walaupun dibangunkan, hasil daripada pembangunan itu diberi balik. Mesti diberi balik 100% secara total kepada orang Melayu. Tapi apa yang terjadi bila dibangunkan rumah murah ke apa ke, dibagi kepada sama rata lah bangsa dengan bangsa asing. Daripada situ kita kehilangan banyak, banyak tanah-tanah rizab Melayu. Di Kuala Lumpur ini baki tanah rizab Melayu hanya 1%. Satu sahaja. Penang 0 hari ini. Di lain-lain negeri, kerajaan negeri cuba tambah-tambah sikit. Tapi apa lagi yang saya amat khawatir, yang saya bangkit-bangkitkan, selalu saya buat bising di dalam semua ceramah saya adalah kerana tanah yang diganti itu bukanlah tanah setaraf. Bukan sama sifat dan nilainya dengan tanah yang kita hilang. Fikirkanlah saya pernah menulis pada kerajaan tanah TUDM itu the last of the tanah Melayu. Last tanah TUDM. Itu pun nak bagi kat orang. Habis dah. Di dalam tanah rizab Melayu, kita telah, bukan kita, orang dahulu, moyang kita, tulis 4,800 hektar, bukan ekar, hektar. Tanah di Gombak itu adalah tanah rizab Melayu. Hari ini tengok berapa yang tinggal. Saya beritahu ni supaya orang-orang muda ataupun orang lapisan, apabila memerintah nanti, tolong ambil perhatian tentang ni, tentang tanah rizab Melayu. Macam mana cara kita nak ambil balik. Kalau kita jumlahkan anggaran semua negeri tanah rizab Melayu hari ini, yang paling baik adalah Kelantan. Kelantan dan Terengganu tidak diusik. Tanah rizab Melayu malah ditambah sikit, ditambah lagi. Tapi di negeri-negeri lain, ada yang tinggal 9%, ada yang tinggal 10%, ada yang tinggal 12%, ada yang tinggal 30%. Ya, amat menyedihkan. Ini adalah, saya nak bagi contoh saja ya. Ini di mana ni? Di Perak ya. Kita lihat, ini siapa yang dapat tanah? Ini bangsa apa? Ini bangsa apa? Ini kegunaan tanah. Kegunaan tanah ya. Yang ni sama juga. Yang ni bangsa apa? Cuba lihat. Ini bangsa Melayu dan bangsa India. Sama juga. Patutnya ada 3 gambar. Semua keadaan serupa ya. Ni Melayu tak ada langsung. Tapi yang saya sedih ya. Tanah yang diberi kepada Melayu hanya dibenarkan menanam padi. Dan tanah-tanah ini hanya di kampung. Tapi tanah-tanah yang lain yang diberikan kepada bangsa asing adalah di dalam pekan, adalah tanah-tanah yang prominent, tanah yang berprestige, yang tinggi nilainya, yang boleh dibuat pelombongan timah dan emas dan juga besi. Dan juga tanam ladang getah. Tapi kita tidak dibenarkan. Tanah yang diberikan kepada orang Melayu tidak dibenarkan mendatangkan hasil. Ya. Tidak diboleh buat komersial. Ini adalah 4 orang bangsa asing. Ya. Salah seorang ni bukan orang sini pun. Ya. Ini jumlah tanah dia pada tahun 1926. Melebihi semua rakyat di Kelantan dan Terengganu. Jumlah tanah dia. Sedih tak? Jadi tadi bila saya suruh tengok tahun yang British menolong bangsa asing
Ini tahun dia sama tak? Pada tahun ini, orang Melayu minta sedekah dengan MCA sebanyak 500,000. Tadi, British membelanjakan 100, lebih kurang 100 juta ya, pada masa itu, buat infrastruktur, everything. Tanah. Yang ni kita dapat berapa? Kita meminjam. Yang ini dia tulis itu apa? Secret. Tapi saya dapat. Ya. Surat ni secret. Tengok siapa dalam ni, Nugul Rahman ada, Sadun Jubir ada, semua ada kat sini. Saya bila baca ni, saya nak menangis. Malu. Menangis sebab malu. Pada tahun yang sama, orang lain kaya raya. Pada tahun ni, kita miskin, papa kedana. Minta sedekah. Untuk apa masa itu kita minta sedekah? Untuk nak meniaga nasi lemak. Mereka dah buat dah lumbung bijih semua. Kita kehilangan lumbung bijih dan lumbung emas sebanyak 500. Semasa Minggin ya. Kod Minggin di mana... ini apa Cina cakap. Dia kata jangan komplain kalau kita tak dapat. Dia kata British yang buat. Ini dia sendiri tulis. Betul? Anyway, dalam kod Minggin tu ya, British cakap kalau dalam masa 2 tahun orang Melayu tidak mengerjakan lumbung-lumbung timah dan emas ni, mereka akan tarik balik. Suka hati je dia nak ambil balik. Padahal tanah tu tanah moyang aslian Melayu. Ada 500. Ya. Tapi apabila kita dapat hasil daripada pelumbungan itu, British dan China tidak mahu membeli hasil kita. Dan kita pula tak boleh nak menjual keluar sebab kita tak ada kenderaan. Ingat tak tadi masa saya cerita macam mana kapal kita dibakar di laut? Habis dibakar. Sehingga kita punya tempat-tempat bina kapal pun dah dirosakkan. Jadi kita terpaksa menjual kepada kartel. Sebabnya pada itu British dan China dah buat kartel. Ya. Dia buat lumbung dia sendiri. Dia buka 350 lumbung sendiri. Jadi apabila itu berlaku, orang Melayu terpaksa memajakkan lumbung mereka sebab tak boleh nak jual hasil daripada pelumbungan. Jadi terpaksa pajakkan kepada bangsa asing. Apabila dah pajakkan, lama-kelamaan jadi dia punya. Kalau kita ingat peperangan Haisan dengan Jinsin dengan peperangan di Lukut, di Rasah, di Larut, di Penang. Semuanya merebutkan tanah asli orang Melayu, tanah asli Lombong. Jadi kita miskin Papua Kelantan hari ni pun sebab itu je. Kerajaan selama merintah, saya ni kan dah jadi cakap politik lah pula. Selama kita memerintah, adakah kita buat apa-apa pembetulan? Kita ada peluang. Kita buka lah balik kita punya Lombong. Tan Sri Abu Shah. Dia masa tu boleh cakap dengan kerajaan. Kan kita tak ada. Kita ni orang marahin. Sebabnya, kita banyak peluang. Kalau betul kerajaan nak tolong balik orang Melayu pada masa selama 50 tahun yang ni, kita boleh buka balik kita punya lumbung-lumbung bijih timah dan emas. Hingga ke hari ni, timah dan emas semua diterokai oleh bangsa asing. Tak ada seorang Melayu pun yang menerokai itu. Padahal nak buat senang je. Tanah tu semua tanah-tanah Melayu. Kat Kelantan, Terengganu sampai ke Mersing. Ada ya, itu. Dah ada map pun tadi saya tunjuk. Kalau buat masa itu, saya rasa orang Melayu tidaklah terhimpit semacam hari ini ya. Dan kalau kita lihat pula sekarang ni banyak sangat apa orang kata pemberian kepada bangsa asing melanggar apa orang kata perlembagaan. Padahal dah ada quid pro quo just now. Perjanjian yang dia telah dimeterai. Dia yang buat, bukan kita yang buat. Dia yang usulkan, bukan kita yang usulkan. Sekarang dia pula yang mempertikaikan. Ini masalah besar ya. Dan kenapa kerajaan tidak bersuara? Termasuk juga semasa Kula buat kes. Kita ni pendatang. Adakah kerajaan bersuara? Sebab mereka tak tahu. Tak tahu sejarah. Jadi ini apa yang British tulis. Kenapa dia takut pada China. Ini adalah di dalam one of the artifact. Sebab masa tu China mighty. Ya, mighty ya. Paling kuat. Negara yang paling kuat masa tu. Dan
Dan lagi satu saya terlepas tu tadi, tanah-tanah ni, macam mana Cina jadi kaya ya, sebenarnya semua daripada tanah. Tanah yang mereka perolehi melalui konsesi dan melalui, apa orang kata, di atas dulang emas, saya sebut di atas dulang emas, pemberian atas dulang emas, dicagarkan kepada bank. Masa itu bank OCBC ya, sama Hong Kong Bank. Daripada cagaran itu dapat duit buat duit. Kalau nak tahu ya, duit buat duit, money makes money. Instant millionaire pun ada selepas dia cagarkan tanah tu. Jadi dari situlah mereka menjadi kaya raya dan boleh buat macam-macam perniagaan besar-besar. Jadi bukanlah maknanya mereka bekerja keras sangat. Mereka ada apa orang kata sumber ya, untuk membuat sesuatu perniagaan besar. Jadi hari ini mereka dah ada sumber tu ya, dah instant millionaire. Yang 1 million tadi instant millionaire. Dia hingga anak cucu dia dah jadi berapa puluh juta pula jadi millionaire. Kita hari ini boleh kira dengan tangan berapa orang Melayu millionaire. Oh, kerajaan sibuklah pula kata Melayu ni tak kerja keras. Cubalah bidikari apa semua. Macam mana? Nak jual nasi lemak boleh lah. Kalau you perhatikan hari ini pinjaman daripada AIM tu apa ya? Amanah Ikhtiar ya. Pinjaman antara 500,000 ke sampai ke 3,000 ya. Nak buat meniaga apa? Apa tu kena bayar macam malung pula tu, tiap-tiap minggu kena bayar. Macam mana nak buat tabungan? Kalau bayar tiap-tiap minggu balik, kena bayar balik tiap-tiap minggu. Tiap-tiap kali bayar tu kena pergi sendiri, spend pula another 1 hour kat situ. Berborak-borak pula dengan dia, buang-buang masa. Jadi AIM tu, hari tu saya sebut pada Tun. Ya, PM kita, saya kata itu membuang masa AIM ni. Bukan nak tolong Melayu, nak punahkan Melayu ada. Sebabnya nak bayar balik AIM tu, Melayu ni pinjam pula balik pada Alung. Sebabnya nak bayar mingguan. Jadi saya syorkan kepada masa tu PM untuk buat bank mara. Di mana boleh buat pinjaman dengan lebih terancang dan boleh menabung dengan lebih terancang dan bayaran dibuat dalam bulanan. At least ada masa untuk buat pusingan berniaga. Saya tak tahulah itu hal politik. Saya kan tak tahu politik pun, tapi saya rasa boleh masuk akal tak cara itu. Tanah Rizab Melayu ni ya, macam mana kita dapat Tanah Rizab Melayu ni? Bukanlah pemberian baik hati orang British. Ini lagi satu saya dapat temui apabila orang asli, pasal orang dulu raja-raja kita sebenarnya Tok Batin. Tok Batin tu adalah raja. Ya. Apabila British datang, dia tak mengiktiraf Tok Batin sebagai raja. Dulu Tok Batin, apabila keluarga Melayu, antara anaknya bila berkahwin, dia beri tanah, sebidang tanah untuk buat tanam sawah padi ke apa ya. Dipacaknya empat kayu situ, ini tanah awak. Tanah engkau, 2 ekar ke 3 ekar ke, buatlah apa-apa. Apabila British datang, British tidak mengiktiraf orang asli sebagai Tok Batin sebagai raja. Sebenarnya raja-raja ni ditubuhkan oleh British. Ya, itu saya sampai ke situ. Tapi apabila itu terjadi, berlakulah peperangan antara kalau ingat peperangan Nanning ya, antara Dol Said ya, suku Samelenggang. Dol Said. Dia mempertahankan hak dia sebab British nak ambil tanah tu sebab ada timah dan emas dan apa semua kawasan tu. Jadi dia berperang berapa lama ya. Dia hantarnya Singh ya, masa tu askar British adalah Singh tu ya, untuk berperang.